إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita buat, kita lakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tertinggal jauh dari segala larangan maksiat deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah contoh tauladan, jadi qudwah kepada seluruh umat al-Islam. Lebih lagi kita dikatakan orang yang beriman, orang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Nabi dikatakan contoh yang paling baik sekali, contoh yang paling hebat sekali. Dikatakan contoh yang semua orang mukmin kena langkah ikut Rasulullah, kena jaga sepengen Rasulullah yang Nabi kita buat. Itu dikatakan qudwah yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh umat al-Islam kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu semua, wahai orang beriman, pada tubuh Nabi dia adalah contoh yang paling elok sekali, contoh yang paling comel sekali. Apabila kita semua ni ambil contoh di tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pula akan jadi contoh kepada ahli keluarga kita pula. Kerana apabila kita nak ambil satu orang tina jadi ahli keluarga kita, ataupun nak kahwin dengan satu orang, di situ permulaan tanggungjawab naik atas kita. Ingat Nabi Ibrahim AS, dia doa sebelum dia nak beristeri lagi dah, Rabbi habli minas salihin. Nak anak yang saleh, mesti kena ada isteri yang salihah. Di sini sebagai tanggungjawab kita semua sebagai orang tua ataupun sebagai tua ahli keluarga, sebagai suami kepada isteri, kita tanggungjawab kita sangat besar. Dan pula tanggungjawab kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala selepas kita mati. Semua ini apabila kita tahu kata apakah tujuan yang sebenar, ataupun gapakah yang kita kata kewajipan kita yang kita kena buat, kewajipan kita yang kita kena tunai terhadap ahli keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala pesan kepada semua al-mukminin, semua orang beriman, wa amur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dari segi al-ibadah, dari segi perintah ataupun dari segi buat perintah Allah Subhanahu wa taala, tu perintah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amur ahlaka bis-salah. Wahai Muhammad,
Perintahlah kepada ahli keluarga kamu sungguh mendirikan salah, wastabir alaiha, dan sabar di atas perintah ini. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena terima perintah ini, kena kata kepada ahli keluarga kita pula, wa amur ahlaka bis salah. Kita pula kena suruh, kena royak, kena tarbiyah, kena asuh kepada ahli keluarga kita mendirikan salah. Wa amur ahlaka bis salah wastabir alaiha, dan sabar di atasnya, iaitu suruh dah, suruh lagi, suruh berkali-kali. Jangan kita akan suruh sekali, suruh 2 kali, suruh 100 kali tak cukup. Perintah Allah kepada kita semua ni sebagai kewajipan yang kita kena royak, kena tarbiyah, kena asuh kepada ahli keluarga kita sehingga kita mati. Tidak terhad kepada 100 kali, 1000 kali, atau terhad kepada umur kita naik puluh. Tidak terhad. Dan segala amalan baik ataupun segala perintah Allah yang suruh kita buat, kita guna dasar ini tu, wa amur ahlaka. Perintahlah kepada ahli keluarga kamu. Sedang jemaah yang Allah sekalian, adapun sebaliknya, di segi perkara maksiat, perkara mungkar, kita dengar ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nak jaga anak kita, isteri kita, kita pertama kali kena jaga tubuh kita. Qu anfusakum, jagalah diri kamu. Kita pada hari ini mari cek tengok, mari tilik tengok, kita dengan perintah Allah sekadar mana? You te perintah kalau itu semua kita buat sekadar mana? Perintah Tuhan suruh kita tinggal sekadar mana? Itu dikatakan qu anfusakum, dan langkah yang kedua wa ahlikum nara, kepada ahli keluarga kamu pula. Ini kewajipan kita semua. Jaga tubuh kita dah, dan kita kena jaga ahli keluarga kita pula. Kerana kita semua ni nak piping tangan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala bersama. Bukan kita jusuk orang dak. Kita mari masjid, kena bawa anak cucu kita mari juga. Kita buat kebaikan, hajat anak kita, anak cucu kita, buat kebaikan bersama juga. Itu dikatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Sedangnya yang Allah sekalian, nak ayat kata dua-dua ayat sani menunjuk kata kewajipan di atas satu orang dikatakan ketua ahli keluarga ni, kewajipan sangat besar yang kita kena jaga. Dan pula kita akan disoal. Tiap-tiap perintah Allah kepada kita semua ni kita akan disoal. Adakah kita tunai dengan sempurna? Kita buat sekadar mana? Kita kena soal. Yang Nabi kita bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. War-rajulu mas'ulun an ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis ini kita dengar berkali-kali, sehingga kita dah hafal, dah faham makna, dah reti isi-isi dia. Nabi kata kita semua ni ada orang yang duk lewat jaga kita. Satu contoh pada hadis ni kita sebut, iaitu satu orang lelaki, dia ada orang lewat jaga dia, iaitu ahli keluarga dia. Orang itu dalam rumah dia, isteri dia dan anak-anak dia. Dikatakan mereka itu duk lewat jaga satu orang yatim, atau satu orang ketua ahli keluarga dia. Wa mas'ulun an ra'iyati, dia akan disoal di pihak Allah Subhanahu wa taala satu hari. Apabila Allah tanya kita, bagaimana kamu terbiah kepada anak kamu semasa di atas dunia dulu? Kita nak jawab lagu mana? Apabila Allah tanya kita, di mana kau qudwah, contoh tubuh kamu kepada ahli keluarga kamu? Nak kita nak jawab lagu mana? Ini nak koyak kata satu orang nak jadi ketua ahli keluarga ni bukannya seni. Bukan tak kira kata siapa, aku siapa amal nak nikah, nak kahwin. Bagaimana tu kita ambil anak tino orang nak cara. Nak cara sekadar mana? Beranak mari pula nak cara sekadar mana pula? Itu dikatakan kewajipan yang sangat tinggi.
Bukan sekadar kata nak nikah kahwin, bukan. Nikah mari dah, anak tina orang kena cara. Anak kita beranak mari kena cara pula. Semua mereka itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pula ingatlah bahawa tiap-tiap kali yang kita nak hajar anak kita, yang nak goyakkan isteri kita, nak tarbiyah mereka itu, kita orang pertama kali yang kena buat. Nak suruh mereka itu pergi masjid, solat 5 waktu, suruh baca Al-Quran, segala kebaikan, kita orang pertama kali kena buat perkara itu. Supaya nak berkatkan di atas perkataan kita, kita kecek itu baik mari. Jika kita tak buat, atau buat sebaliknya, bukannya senang orang dengan nak terima perkataan kita. Nak goyak kata, berkat perkataan itu kecek mari dengan sebab kita buat, dengan sebab kita amal. Dia tak sama dengan kita goyak beribu kali kita tak buat. Ayah suruh anak pergi maya sejik, ayah tak pernah pergi. Lagu ni tak berkat perkataan dia. Walau sekalipun wajib dia kena goyak. Kita jangan guna alasan kata kita tak dapat nak buat lagi, kita tak boleh suruh anak kita, ini salah dua ganda. Satu, kita diri tak buat, yang kedua tak suruh anak kita buat kebaikan. Salah dua ganda. Jangan kita tunggu nak jadi orang baik dulu sehingga kita boleh suruh orang buat baik. Bukan sama sekali. Perintah satu orang suruh benda baik ni pada tiap-tiap masa. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Nabi kata, siapa yang tengok benda mungkar, benda tak molek, benda tak comel, benda maksiat, hendaklah ia ubah dengan tangan dia, ubah dengan kekuasaan dia. Jika tak kuasa lagi, Nabi kata falyughayyirhu bilisanihi, iaitu sekejap dengan mulut, goyak dengan mulut, nasihat dengan mulut. Tak kuasa lagi, Nabi kata fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Hendaklah ia cegah, dia ubah dengan hati dia, iaitu kita tak setuju perkara ini. Itu dikatakan kita cegah dengan hati kita, orang yang paling lemah iman sekali. Sedang jemaah yang Allah sekalian, apabila kita ingat kata satu hari kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, di situlah semasa kita ada umur sekarang ni, adakah kita buat persiapan dari segi jawapan nak jawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita dengan anak kita cara sekadar mana? Kita isteri kita pada sekadar mana? Tarbiyah sekadar mana? Kita asuh sekadar mana? Satu cerita yang berlaku semasa Umar bin Khattab. Satu orang lelaki rayu hal kepada Umar sebagai tok qadi. Wahai Umar, anakku deraka kepada aku. Anakku tak dengar aku, tak taat kepada aku, tak patuh kepada aku. Umar dengar satu orang lelaki saat ini dengar rasa marah. Panah Umar. Umar kata, bagaimana anakmu deraka lagu ni? Umar kata, mu panggil anakmu mari. Apabila anak siapa depan Umar, depan mahkamah Umar bin Khattab, anak dia tanya pertama kali, wahai Umar, adakah aku ni ada hak yang ayahku mesti kena tunai kepada aku? Umar jawab kata, ya betul ada. Dia tanya, gapo kata? Umar kata, hak-hakmu wahai budak yang ayahmu kena tunai kepada kamu 3 perkara. Yang pertama, an yuhsina ikhtiyara ummik. Yang kedua, an yusammika isman hasana. Yang ketiga, wa an yuhaffizakal Quran. Allahu akbar. Daripada Umar nak murid daripada anak saat ni yang deraka dak ayah dia. Selepas anak tanya, Umar jawab lagi. Budak kata, wahai Umar, 3 perkara ni aku tak dapat walau sedikit pun. 3 perkara yang kamu sebut wahai Umar, hak aku, yang mesti aku dapat dari ayahku, tak dapat walau sekara pun. Rauในวันนี้เรากำลังเรียกร้องสิทธิของตัวเองจากลูกของเรา
ว่าทำไมลูกเราดื้อต่อเราลูกเราไม่สนใจต่อเราแต่เรากลับลืมว่าเราได้ให้สิทธิกับพวกเขาหรือไม่ต้องlupa anak dia kata wahai Umar makku sekarang ni amatun kharqa satu orang tino yang akan kurang ayahku pergi beli kedai 2 dirham saja supaya nak puaskan syawak dia sekadar tu sahaja. Semasa nak pilih hari tino nak kahwin pertama kali ni tak pilih. Mihak mana tak apa, dia perempuan, dia tino ya. Sekadar tu sahaja untuk nak puaskan nafsu dia. Tak kira kata salihah tak salihah siapa yang dilanggar, tak kira. Jadi dia tino cukup dah. Yang kedua, budak kata, dengan sebab ayahku tak suka kepada makku sekarang ni, beranak aku mari ni, kau tak suka lagi. Sebab hasil anak mari ni bukan daripada orang yang terbuat persiapan nak ada anak. Lalu tu letak nama kepada aku ni fasammani ju'la. Letak nama kepada aku ju'la. Satu jenis kabah di galet ilmu. Orang dia benar kenal. Nama yang paling keji sekali. Dan pula yang ketiga budak kata, wahai Umar, hak-hakku yang mesti ku dapat juga. Yang Umar kata, wa an yuhafizakal Quran. Ayahmu kena ngajar kepada kamu akan Al-Quran. Budak kata, wahai Umar, walam yuhafizni ayah. Ayahku tak mengajar kepada aku Al-Quran walau satu ayat pun. Di manakah kita kutua ahli keluarga sebagai ayah, sebagai ibu bapa, sebagai satu orang yang kena cara ahli keluarga dia. Tiba-tiba dia sendiri yang deraka kepada anak dia, sebelum anak dia nak deraka ayah dia lagi dah. Umar tukar perkataan dia. Umar kata dah, laqad sabaqta ilal uquqi qabla waladika. Wahai ayah, dah deraka kepada anakmu sebelum anakmu deraka dan mung lagi dah. Allahu Akbar. Nak ayat kata kita pada hari ini, kita asuh anak kita sekadar mana? Tarbiyah sekadar mana? Kita pada sekadar mana? Sampai satu masa kita kata anakku deraka, anakku tak pada kepada aku, anakku tak dengar aku. Kita sendiri yang buat mereka itu. Kita sendiri yang tarbiyah mereka itu. Jangan tunggu. Jangan tunggu waktu apa. Kita cari hak kita sahaja. Kita lupa hak anak kita yang mesti dapat daripada tubuh kita. Sedang jemaah yang Allah sekalian, ingatlah Nabi Nuh AS. Di segi tarbiyah dia dengan anak dia, sehingga anak dia mati dah pun, mati dalam keadaan kafir pun, dia rindu ingat lagi anak dia. Kita dengar cerita dia dalam Al-Quran yang tersebut, ya bunayyarkam ma'ana. Satu orang ayah, satu orang nabi terhadap umat dia, satu orang ayah terhadap anak dia. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, mari naik perahu bersama dengan ayah ni. Anak deraka kepada ayah. Satu orang deraka kepada Nabi. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, anak nak lari naik bukit yang tinggi selama ada air pada hari ni. Megah dia, lawa dia. Nabi Nuh kata, qala la asimal yawma min amrillah. Hari ni tidak ada siapa selamat. Semua akan tergelai habis. Sehingga dia kecek nasihat pergi mari, anak tak dengar, ayah kacau nak lagi. Tak dengar anak dia. Jahat sekadar mana, kufur sekadar dia anak dia. Kena cara lagi, tarbiyah lagi, kena goyak lagi. Wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dalam masa tu debat kecek pergi mari, nasihat goyak pergi mari, air mak mari, tergelai anak dia depan mata ayah dia. Bagaimanakah perasaan satu orang ayah yang usaha nak harap anak dia kelak kepada ahli iman, takut anak mati dalam keadaan kufur, takut anak mati dalam keadaan maksiat, takut anak mati dalam keadaan deraka Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali mati lagu tu sungguh.
tak habis lagi sebagai kewajipan satu orang ayah. Akik tangan, wahai Tuhanku, innahu min ahli. Wahai Tuhanku, apunlah dosa kepada dia. Satu kewajipan ayah ni jaga lagi, duk ingat lagi dak anak. Takut tak selamat dia. Allah murih. Allah kata, wahai Nuh, innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bi'ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Allahu akbar. Jawab Allah kerak di antara ayah dengan anak. Dengan sebab anak deraka. Dengan sebab anak tak dengar ayah. Dengan sebab anak mati dalam keadaan kufur. Wahai Nuh, dia bukan daripada ahli keluarga kamu. Allah mahu kerak sendiri, bukan ayah kerak. Nabi Nuh AS tak kerak anak dia. Walau jahat sekadar mana pun, mati dalam keadaan kufur pun tak kerak anak dia. Akhir tanya doa lagi. Sehingga Allah larang, inni a'idzuka, wahai Nuh, aku larangmu sekarang ni, antakuna minal jahilin. Aku takut mu ni wahai Nuh jatuh dari golongan orang jahil. Kalau mu minta lagi. Sehingga Nabi Nuh berhenti. Kita pada hari ni, kalau anak kita degil, anak kita keras kepala, tak dengar kita, kita kata, aku kecek banyak kali dah, aku royak banyak kali dah, kita royak terbiah banyak kali dah. Adakah kita buat sama dengan Nabi Nuh buat? Kewajipan kita ni tak habis, dan pula kewajipan kita tak putus. Kita goyak 1000 kali, tak habis tanggungjawab kita. Kena goyak lagi 1000 kali tak cukup, 100,000 kali tak cukup. Dia segi nak terbiah, nak asuh anak kita, kewajipan atas kepala kita sampai kiamat. Selama mana kita ada nyawa, kita akan disoal. Di sini ayat kata, kewajipan kita terhadap ahli keluarga kita ni tinggi. Hendaklah kita jagalah sampai kita semua ni, apabila sampai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jawab dengan sempurna. Mulut kita kata, wahai Tuhanku, aku dah tunai dah kerja aku. Wahai Tuhanku, aku dah tunai dah kewajipan aku. Yang lebih lagi itu dikatakan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu samiul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfir innahu ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara jemaah yang Allah sekalian, anak kita, ahli keluarga kita, kita kira kata mereka itu dia adalah pahala modal yang paling tinggi yang kita milik sekarang ni. Kita nak guna lagu mana supaya hasil pahala yang paling tinggi sekali kepada kita semua. Tak ingatlah satu hadis Nabi kita kata, idza mata ibnu adam in qata'a amal illa min thalath. Apabila satu orang anak Adam mati, meninggal dunia, semua segala amal diputus, dikerak semua kecuali 3 perkara. Salah satu 3 perkara Nabi kata, waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh senantiasa doa kepada ayah dia. Nak tanya kata, siapakah yang nak bina anak kita jadi anak yang saleh? Siapakah yang nak bina anak kita ingat kepada ayah dia selepas dia mati? Siapakah nak bina anak dia, anak dia juruh? Siapakah nak bina anak dia, anak dia duduk di atas agama al-Islam? Siapakah? Soalan ni klik kepada kita semua sekarang ni. Kita lah kena buat mereka itu. Kita sendirilah kena buat. Iaitu anak kita, isteri kita, dia apalah modal. Kalau banding orang berniaga ni, apalah modal yang berharga sekali. Nak guna lagu mana bedah kepada kita. Kalau guna tak pandang, mereka itu akan jadi hujah depan Allah SWT pada hari kiamat nanti. Wahai Tuhanku, ayahku tak pada kepada aku atas dunia dulu. Isteri kita kata, wahai Tuhanku, suamiku tak pada kepada aku atas dunia dulu. Aku nak duduk lagu mana, suamiku tak lari.
Anak kata aku buat gabar pun, ayah aku tak lari. Semua kita kena tanggungjawab belaka. Nak ayat kata, kita sendirilah yang buat mereka itu. Jika kita buat sungguh dah, tak jadi lagi, tak dengar lagi, degil lagi. Kita ingat kalau cerita Nabi Nuh AS kita sebut saat ni. Nak ayat kata, Tuhan akan tanya kita, kita buat lagi. Kita buat sekadar mana. Dari segi natijah, dari segi benar hal hasil ni, Tuhan tak akan tanya. Jadi ke tak jadi baik ke tak baik, itu Tuhan tak akan tanya. Tuhan tanya kita, kamu buat lagi, tarbiyah lagi, suruh lagi, hajar lagi. Hak tu soalan, kita akan disoal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa dalam masa yang sedikit, setengah jam sahaja kita dengar pada hari ini, harap kita mulai menggerakkan hati kita untuk kita klik ukas semula, klik ubah semula apa yang kita buat sekarang ini. Jikalau kita tak tunai fardu kita, kewajipan kita terhadap ahli keluarga kita. Satu hadis yang kita pada ketubah pada hari ini, ingatlah Aisyah dia kata, Nabi sebut dalam satu hadis, iaitu khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Aisyah sebut kata Nabi kita bersabda, orang yang baik sekali iaitu orang yang buat baik terhadap ahli keluarga dia. Makna kata buat baik belaka. Dari segi nasihat, dari segi tarbiyah, dari segi ajar, semua buat baik belaka. Khairukum, orang yang baik sekali. Orang yang baik kepada ahli keluarga dia. Nabi jamin kata, wa ana khairukum li ahli. Aku orang baik sekali terhadap ahli keluarga aku. Kita ambil jemaah yang terakhir guna tubuh kita sekarang ni. Adakah aku sekarang ni orang yang baik sekali terhadap ahli keluarga aku? Adakah ayah sekarang ni orang yang baik sekali terhadap anakku? Adakah aku sekarang suami orang yang baik sekali terhadap isteriku? Ambillah soalan ni, klik jawab dalam rumah kita. Kita mai fikir tengok kata kita ni jauh sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Klik fikir kata kita nak jawab lagu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari kita akan disoal perkara ini. Kalau kita buat cadang pada hari ini kita senang, satu hari kita akan jawab dengan puas hati kata, wahai Tuhanku, aku dah buat dah, aku dah sempurna dah akan kewajipan aku yang mana aku tunai kepada anak-anak aku, isteri aku tarbiyah, aku asuh mereka itu yang lebih lagi surat Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.